Sabah Maju Jaya, atau sekadar propaganda politik. Rakyat Sabah hari ini berada di persimpangan. Adakah kepimpinan Datuk Seri Haji Jinor benar-benar membawa kemajuan atau hanya janji kosong? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Hari ini kita akan bongkar segala fakta, angka, dan realiti di sebalik pentadbiran GRS di Sabah. Bersedia untuk mendengar fakta-fakta yang mungkin akan mengejutkan Anda. Baiklah, kita mulakan dengan realiti ekonomi Sabah. Kalau kita imbas kembali, Sabah sering dikatakan sebagai negeri kaya dengan sumber alam, minyak, gas, kayu balak, pelancongan, perikanan. Tetapi, kenapa masih ada yang mengeluh tentang pembangunan yang lambat? Di bawah kepimpinan Haji J, Sabah mencatatkan hasil perdagangan tertinggi dalam sejarah, yaitu 118,1 bilion ringgit pada tahun 2023. Bukan itu sahaja, hasil negeri juga meningkat kepada 7 bilion ringgit, tertinggi sejak merdeka. Adakah ini satu pencapaian atau sekadar permainan angka? Kita lihat lebih dekat. Ada yang mengatakan ekonomi Sabah tidak hanya bergantung kepada minyak dan gas, tetapi mula beralih kepada sektor baharu, seperti Taman Perindustrian Ekonomi Biru di Kudat. Projek ini bercita-cita tinggi, membuka peluang pekerjaan, membangunkan industri perikanan, dan tenaga boleh diperbaharui. Tapi persoalannya, adakah ini benar-benar sampai kepada rakyat atau hanya menguntungkan pihak tertentu? Seterusnya, kita bercakap pula soal infrastruktur. Sabah terkenal dengan jalan berlubang, bekalan air yang kerap terputus, dan capaian elektrik yang tidak stabil, terutamanya di kawasan pedalaman. Tapi kini, kerajaan negeri telah melaksanakan proyek loji rawatan air Kogopon 2 untuk memastikan akses air bersih kepada lebih ramai penduduk. Empangan hidroelektrik Ulu Padas pula dijangka meningkatkan bekalan tenaga elektrik dan mengurangkan kebergantungan Sabah kepada tenaga dari luar. Ini semua usaha yang baik, tetapi adakah ia benar-benar disiapkan mengikut jadwal atau hanya sekadar proyek atas kertas? Jangan lupa, kestabilan politik juga memainkan peranan yang besar. Kerajaan Haji J berjaya mengekalkan hubungan erat dengan Kerajaan Persekutuan yang membolehkan Sabah menandatangani perjanjian kerjasama komersial ataupun CCA dengan Petronas. Ini adalah satu kejayaan besar kerana Sabah kini mendapat bahagian yang lebih adil dalam hasil minyak dan gas. Tetapi ada juga suara-suara yang tertanya-tanya, adakah ini cukup? Adakah ini menandakan Sabah sudah mendapat hak sepenuhnya seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963? Atau adakah kita masih lagi terus dipinggirkan? Dan satu lagi perkara yang tidak boleh kita abaikan, yaitu pembangunan modal insan. Apa gunanya pelaburan berjuta-juta jika rakyat Sabah sendiri tidak dilengkapi dengan kemahiran yang mencukupi? Kerajaan telah meningkatkan dana beasiswa daripada 55 juta ringgit pada tahun 2022 kepada 128 juta ringgit menjelang tahun 2025. Ini adalah satu langkah yang baik, tetapi bagaimana pula dengan peluang pekerjaan selepas tamat belajar? Adakah anak-anak Sabah akhirnya terpaksa mencari kerja di Semenanjung kerana peluang di negeri sendiri masih lagi sangat terhad? Sekarang mari kita bincangkan pula satu perkara yang lebih panas. Benarkah rakyat Sabah
benar-benar merasakan perubahan di bawah kepimpinan Haji G? Atau adakah ini semua sekadar statistik yang cantik di atas kertas? Kita tidak boleh nafikan bahwa masih ramai rakyat Sabah hidup dalam kesusahan. Masih ada kampung yang tiada jalan berturap. Dan masih ada keluarga yang perlu berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan bekalan air yang bersih. Masih ada anak-anak Sabah yang terpaksa belajar dalam keadaan serba kekurangan. Jadi apa yang sebenarnya telah berlaku? Adakah ini salah kerajaan negeri yang gagal menguruskan sumber dengan baik? Ataupun kerajaan persekutuan yang masih gagal menyalurkan hak Sabah secara penuh? Dan yang lebih penting, adakah pemimpin kita benar-benar memperjuangkan nasib rakyat atau hanya sibuk mempertahankan kedudukan politik masing-masing? Kita boleh bercakap tentang proyek mega, statistik yang memberangsangkan, dan pelbagai pencapaian di atas kertas. Tapi persoalannya, adakah rakyat Sabah benar-benar merasakan perubahan itu? Atau kita masih berada di takuk yang sama? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Sabah benar-benar menuju kemajuan atau masih tertinggal jauh? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak perbincangan yang panas dan kritikal seperti ini. Sampai jumpa di video seterusnya. Terima kasih semua.